Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Canon EOS M6 Mark II ni. Kamera ni dah lama dilancarkan dalam bulan Ogos tahun 2019 dan dia sudah pun ada dekat Malaysia. Kalau anda nak dapatkan EOS M6 Mark II ni kan, body dia saja berharga RM3,289. Kemudian ada dua kit lens yang anda boleh dapatkan. Yang pertama ialah 15-45 yang tu harga dia RM4,239. Kemudian lens yang lagi panjang 18-150 tu dijual pada harga RM5,489. Saya ni bukanlah jurugambar profesional sangat pun, hobi-hobi saja. Dan ini adalah saya punya pendapat tentang Canon EOS M6 Mark II. First sekali, saya nak ceritakan kedudukan Canon EOS M6 Mark II ni dalam dunia kamera. Kalau anda tengok pesaing dia, dekat Sony, anda ada Sony A6400. Harga dia lebih kurang je, RM4,299 anda dah boleh dapat kamera dengan kit lens. Tak jauh sangat dengan EOS M6 Mark II ni. Dekat Olympus dengan Panasonic, tak ada sangat pesaing. Cuma kalau ada pun, mungkin GX8 ataupun G85 ataupun Olympus PN tu lah. Masalah Olympus dengan Panasonic ni, dia punya sensor dia kecil, micro four third. Tapi kelebihan, anda ada in-body stabilization pada harga yang mampu milik. Dekat Fujifilm, XE series lah. Yang paling terbaru adalah XE3. Tapi masalahnya, walaupun kamera tu ada APS-C sensor, dia tak ada flip out screen. Jadi untuk rakam video agak susah lah. Kat Nikon tak ada lah. Paling dekat pun mirrorless kamera Z50. Yang tu harganya RM1,500 lah. Lepas tu, saya nak cerita pasal kaki lensa ataupun lens mount. Dekat EOS M6 Mark II ni, dia gunakan M mount yang memang lain lah daripada kaki lensa EF yang selalu anda gunakan tu. Kelebihan dia, dia punya flange distance dia, iaitu antara kaki lensa dengan sensor tu pendek. Jadi anda boleh gunakan adapter untuk disesuaikan dengan macam-macam jenis lensa. Sebab EFM punya lensa kan sangat limited. Semuanya ada 8 je lensa. 3 daripadanya adalah prime lens dan 5 yang lens yang boleh ubah focal length lah. Biasanya kalau nak gambar tajam, orang guna prime lens. Tapi disebabkan pilihan yang limited, tak boleh buat apa lah. Tapi jangan risau, Canon kan dia ada jual adapter daripada EFM untuk anda gunakan dengan lensa EF yang biasa anda jumpa kat pasaran tu lah. Jadi tak ada masalah tentang pilihan lensa. Cumanya kalau guna EF, anda korbankanlah mobility EOS M6 ni sebab dia punya badan ni dah kecil. Takkan nak guna lens besar kan? Dekat bahagian sensor, ini menarik. Walaupun dia gunakan sensor APS-C yang ada crop 1.6x tu, tapi dia punya bilangan megapiksel dia tertinggi dalam kalangan APS-C. Dia ada megapiksel 32.5 megapiksel. Jadi anda boleh bayangkan saiz sensor besar tu dipadatkan piksel yang sangat kecil ke atas dia. Tapi itu dia punya kelemahan dia akan saya tunjukkan dalam sampel gambar, terutamanya dalam keadaan gelap. Lagi satu yang menarik tentang sensor EOS M6 Mark II ni, dia ada sistem autofocus dual pixel autofocus. Ni memang jadi trademark lah kat Canon. Memang sangat pantas dan sangat jitu. Untuk video memang terbaik. Tapi masalah dengan dual pixel autofocus ni, bila anda rakam 4K, bila anda gunakan resolusi tu, Canon ni dia tak support dual pixel autofocus. Jadi anda ada masalah lah untuk bidik fokus bila anda rakam video. EOS M6 Mark II ni kan, dia gunakan chip pemproses Digic 8. Chip yang sama boleh anda temui pada barisan Canon EOS R. Dia punya ISO dia
boleh pergi serendah 100 sehingga 256,000. Itu dia punya native lah. Kalau anda nak boost, anda boleh pergi sehingga lebih daripada 500,000. Benda ni sangat berguna lah bila anda ambil gambar dalam keadaan malam. Masalah dia, noise dia sangat tinggi. Kalau anda nak buat tangkapan selanjar, macam nak tekan shutter tu, dia pop jadi kan, dia boleh pergi sehingga 14 frame per second. Jadi 14 kali lah. Kamera ni dia tak ada EVF, iaitu Electronic Viewfinder yang dekat kecil tu. Anda cuma boleh harapkan pada skrin yang ada dekat belakang. Dia boleh dikilas ke bahagian atas. Dan itu satu lagi masalah. Bila anda kilas ke bahagian atas, macam mana anda nak letak anda punya mikrofon kalau anda nak bervlog? Masalah tak ada viewfinder yang kecil EVF tu boleh diselesaikan sebab Canon dia ada jual aksesori tambahan. Kena beli lagi. EVF ni anda boleh letak dekat hot shoe dan boleh bertindak macam EVF biasa. Untuk bahagian setoran, anda ada satu slot kad SD. Dia menyokong sehingga kad UHS 2. Saya sarankan anda gunakan kad yang paling tinggi dia punya standard dia, UHS 2 ni. Sebab bila anda nak rakam 4K UHD, anda perlukan kad yang pantas sebab kamera nak pindahkan data daripada kamera masuk ke storan. Dekat serata badan EOS M6 Mark II ni ada macam-macam butang dan input dan output. Yang pertama, anda boleh jumpa USB-C yang anda boleh gunakan untuk pindahkan gambar. Tapi malangnya ia bukanlah USB 3.0, sebaliknya USB 2.0. Jadi kalau ikut standard 2020 ni tak adalah laju sangat. Kemudian ia juga ada microphone jack yang anda boleh gunakan untuk anda sambungkan mikrofon eksternal. Contohnya yang anda boleh letak dekat hot shoe tu, ataupun yang anda boleh tarik wire yang macam saya guna sekarang, letak dekat orang yang anda nak rakam tu. Tapi malangnya kamera ni dia tak ada jack untuk anda sumbat anda punya headphone lah kalau anda nak monitor audio. Jadi anda kena bergantung kepada level yang ada dekat paparan tu. Untuk sambungan wireless, dia boleh pergi sehingga Wi-Fi N, tak ada Wi-Fi AC 5GHz. Kemudian ia juga ada Bluetooth kalau anda nak gunakan telefon anda untuk kawal kamera ni. Bateri yang digunakan pada Canon EOS M6 Mark II ni adalah daripada jenis LPE17. Menurut SIPA rating, dia boleh pergi sehingga 305 shot dalam satu isian penuh. Okey lah, tak adalah mantap dan tak adalah buruk sangat. Okey, tanpa lengahkan masa, saya hidangkan kepada anda sampel-sampel gambar yang telah saya ambil menggunakan kamera EOS M6 Mark II ni. Saya juga ada rakamkan vlog ringkas untuk saya demonstrasikan kepada anda macam mana rupa video daripada lensa EOS M6 Mark II ni. Untuk pengetahuan anda, set demo yang saya dapat ni adalah set yang ada lensa kit lens lah, yang 15-45 tu. Ni saya test audio daripada EOS M6 Mark II ni. Lens yang saya pakai ni 15-45 f3.5 6.3. Lepas tu saya guna autofocus continuous sebab katanya kamera ni kan dia ada dual pixel autofocus. So bila saya dekat sepatutnya dia boleh fokus kat saya lah, nampak? Fokus or not? Fokus, nampak? Masih kekal. Itulah kelebihan dual pixel autofocus. Dan ini autofocus yang paling power sekali dalam dunia kamera. So tak ada siapa yang boleh lawan Canon. Tapi masalahnya ini untuk Full HD. Kalau 4K, continuous autofocus dia tak ada. Itu masalah untuk kamera ni lah. Ini adalah perkara yang saya suka tentang EOS M6 Mark II ni. Yang pertama, dia punya sensor dia. Walaupun dia guna crop sensor APS-C, tapi dia ada megapiksel yang terbesar dalam kelasnya. Dia ada 32.5 megapiksel. Jadi anda boleh jangkakan gambar yang sangat tajam dalam cahaya yang cukup. Yang kedua, dia ada mikrofon jack kat bahagian tepi ni. Untuk vlogger, anda boleh masukkan mikrofon eksternal dan sangkutkannya dekat hot shoe ni. Jadi sesuai lah kalau anda nak gunakannya untuk vlogging ataupun merakam video. Kemudian, dia ada flip screen. Walaupun dia kat atas tapi ia tetap boleh gunakan untuk anda rakamkan vlog.
Dan dia punya screen dia touch screen. Jadi kalau anda nak ubah titik fokus, anda hanya cuba perlu sentuh saja bahagian paparannya. Yang seterusnya, dia punya ergonomik. Dia punya badan ni kan, kat bahagian kanan ni ada grip yang sangat selesa untuk dipegang. Tak macam kamera compact lain, dia tak ada benda grip ni. Yang kalau tak ada kan, kalau nak pegang ni sangat susah. Tapi EOS M6 Mark II ni dia ada grip yang sedap. Jadi anda tak perlu beli grip tambahan untuk di-attachkan kepada badan kamera ni. Kemudian, apa yang saya tak suka tentang kamera ni? Yang pertama, dia punya flip screen dia ke atas. Sedangkan kebanyakan kamera Canon lain kan, dia punya flip ke kanan. Kalau ke kanan, anda boleh letak mikrofon eksternal kat sini tanpa masalah. Tapi kalau yang flip ke atas ni, macam mana anda nak letak mikrofon eksternal? Yang kedua, kamera ni kan tak ada EVF. Saya faham lah kamera ni ditujukan untuk golongan vlogger. Tapi untuk golongan yang hybrid shooter yang suka shoot gambar juga, benda ni tak ada EVF, susah lah. Tapi yang baiknya Canon dia ada jual aksesori tambahan, iaitu EVF untuk anda sangkupkan dekat bahagian hot shoe ni. Tapi harganya mahal. Siapa nak belanja keluarkan duit lebih kan untuk beli EVF? Jadi untuk hybrid shooter saya rasakan ada masalah sikit lah kalau anda nak gunakan kamera ni untuk ambil gambar still foto. Yang seterusnya, kamera ni walaupun dia ada USB-C dekat bahagian tepi ni, anda tak boleh gunakannya untuk mengecas sewaktu anda gunakannya. Tapi anda kena ada aksesori tambahan. Itu pun kena ada aksesori tambahan ke? Untuk gunakan kamera ni sewaktu di charge. Saya rasakan itu satu benda yang sangat tak praktikal lah. Sepatutnya anda boleh charge terus macam kamera-kamera lain sewaktu gunakannya. Yang keempat dan yang terakhir, kamera ni kan dia gunakan kaki lensa EOS M. Ia adalah kaki yang baru dalam jenama Canon. Kalau anda pergi ke laman web Canon kan, anda tengok senarai lensa EOS M tak banyak. Kebanyakannya adalah jenis yang bukan fixed focal length lah, yang boleh zoom tu. Tapi Canon ada jual kaki lensa yang boleh convert daripada EOS M ke EOS EF. Bila anda ada adapter tu, anda boleh gunakan semua lensa EOS EF yang ada dalam pasaran. Tapi EOS EF ni kan, dia punya lensa dia semua besar-besar. So memang defeat the purpose lah. Benda ni kan mobility. Bila anda gunakan lensa yang besar, dah hilang mobility dia tu kat situ. Okey, tadi 5 perkara yang saya suka dan 5 perkara yang saya tak suka. Dan saya rasa sampai sini sajalah review EOS M6 Mark II saya untuk kali ni. Apa pendapat anda tentang kamera ni? 3,000 lebih tu okey tak untuk sebuah kamera yang anda boleh buat untuk vlog dan boleh buat untuk ambil gambar? Sebab kebanyakan kamera APS-C yang untuk video ni kan semuanya dah lebih pada 5,000. Hanya Canon je yang masih kekalkan bawah 5,000. Selain pada Canon, dah tak ada dah lah. Ada pun Micro Four Thirds lah, Olympus dengan Panasonic. Yang tu sensor dah kecil. Macam biasalah, kalau anda sukakan video ni, share dengan kawan-kawan anda. Like video ni. Kemudian kalau ada apa-apa cadangan, turunkan dalam ruangan komen. Selain kat YouTube, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, kemudian dekat Twitter pun ada. Okey, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye.